This video is proudly presented by YouDictionary Apps. YouDictionary merupakan aplikasi penterjemahan pelbagai bahasa dan juga merupakan aplikasi pembelajaran bahasa Inggeris. So, korang boleh dapatkan YouDictionary Apps ni dengan mudah di Play Store. YouDictionary App ni mempunyai banyak gila features. Antaranya adalah Magic Translation. Fungsi ini membenarkan kita untuk membuat terjemahan dalam pelbagai aplikasi macam WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lain. Jadi anda kini mampu untuk berkomunikasi tanpa batasan dan masalah. Dan YouDictionary juga mempunyai terjemahan teks up to 108 bahasa pilihan. Dan apa yang menariknya apps YouDictionary ni, korang boleh menggunakan translation walaupun korang tak ada internet. Dan what is more interesting pasal YouDictionary ni, dorang ada feature camera translate. Anda boleh terus menterjemahkan mana-mana teks di sekeliling anda menggunakan camera translation. YouDictionary app dapat mengenal pasti 12 jenis bahasa. Okey, jom kita try jap. Alright, sebagai contoh, mari kita cuba untuk dia punya feature camera translation ni kan. So dengan aku ni ada manual untuk Sharp. Itu hari aku baru beli apa tu? TIS. So dekat dalam manual ni dia adalah beberapa bahasa yang mana ada yang aku faham. Seperti contoh bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Yang menariknya kat sini adalah bahasa Mandarin Simplified ni. So kita tak faham bahasa ni kan. Tapi jangan risau, kita ada aplikasi YouDictionary. So apa yang kita perlu buat adalah kita tekan kamera kat sini. Lepas tu dia beritahu align text with lines horizontal view in is available. So tala kan benda tu kat sini. Ambil gambar. Lepas tu kita alignkan dia bagus-bagus macam gini, macam gitu. Kita tengok translate. Yes, sudah berjaya. Nampak dia translatekan untuk kita kat sini. Itulah caranya fungsi camera translation. Alright, last features yang aku nak share dengan korang adalah berkenaan dengan word games dia. Dia ada synonyms game. Bagi aku synonym game ni boleh membantu kita untuk meningkatkan lagi kita punya vocabulary. English class vocabulary. Sekejap tengok kita ambil level 1 lah, mudah-mudah dia oi. Alright, ni kat sini kita ada synonym game. Sebab tu dia ada masa 16 saat. Level 1, glory, honor, doom, death, breed, propagate. Kan senang. Find, detect, hate, dislike, invite, invite apa tak tahu, enlarge, exaggerate, ideal, perfect. Berjaya. So guys, kalau korang berminat dengan app YouDictionary ni, aplikasi YouDictionary, korang boleh download dekat Play Store ataupun korang boleh klik link di ruangan description yang aku sediakan di bawah. What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, dalam video kali ni kita nak berspekulasi sikit tentang telur Roger. No, I mean telur dalam kapal Roger. So as we can see dalam flashback Oden, telur ni langsung tidak diceritakan sebab dia dan langsung tak ada dialog baik dari Oden maupun kru-kru baru dalam kapal Roger. So membuatkan aku dan ramai penonton-penonton One Piece tertanya-tanya, itu telur apa? Apa function telur tu dalam kapal Roger dan ke mana kapal Roger dan telur tu sekarang? Alright, aku akan cuba berbahas dalam video kali ni dan korang boleh drop komen korang lepas ni dekat ruangan komen berkenaan dengan pendapat dan teori aku ni. Dan dalam video ni juga aku cuba untuk menjawab persoalan yang sangat-sangat relevan yang dikeluarkan oleh The Show, iaitu berkenaan macam mana relik boleh lemas pada suatu masa dahulu. So guys, sebelum ni aku pernah buat video tentang The Ancient Weapon sebelum ni. Kalau korang nak tengok video tu balik, aku ada tinggalkan di ruangan description kat bawah. Dan pernyataan aku dalam video tu mungkin akan berbeza sikit dari video ni. So buckle up guys, because it's gonna be wild. Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimi Skoverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Skoverto
Crypto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo, jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Oro Jackson merupakan kapal yang dibina oleh Tom yang merupakan the most skilled shipwright in One Piece history. Tahap genius dia tu bolehlah dikatakan tahap-tahap Vegapunk, Vince Smoke Judge atau Dr. Tsukimi, tapi dia dalam industri perkapalan. Dan menariknya, anak buah dia, Frankie, seolah-olah ada kekuatan dan kecerdikan untuk kedua-dua industri ni kan, baik dari segi penciptaan maupun perkapalan. Tak apa. Yang si Frankie ni kita cerita dalam video lain nanti. Banyak juga yang aku nak berbahas pasal the genius of Frankie ni. Dan kapal Oro Jackson itu telah diciptakan Tom untuk Pirate King Goldie Roger dan merupakan satu-satunya kapal setakat siri One Piece ini berlangsung yang berjaya menerok ke Pulau Laugh-Tale. Sebagaimana yang kita tahu, kapal Oro Jackson diciptakan daripada kayu adam seperti mana kapal Thousand Sunny. Cita-cita besar Frankie adalah untuk menghasilkan sebuah kapal yang bahkan mampu untuk menandingi kapal Oro Jackson. Namun impian dia tersebut telah terkubur setelah Tom dieksekusi. Namun setelah kehadiran Mugiwara Pirates, impian dia tersebut seolah-olah telah bangkit semula dari pusara setelah dia berjaya menghasilkan Thousand Sunny. So sebagaimana yang kita boleh lihat di bahagian hadapan kapal Oro Jackson ada 2 ekor mermaids dan di antara mermaid tu ada satu meriam yang kuat. Dan di bahagian tengah-tengah kapal tersebut ada satu benda yang dipercayai sebiji telur yang besar. Semasa peperangan Ed atau Ed War, kita boleh tengok telur tu still ada dalam kapal tu. Dan dalam flashback Oden juga, telur tu still ada dalam kapal Roger. So kat sini menjadi satu indikasi bahawa benda yang dipercayai telur tersebut sebenarnya adalah satu benda yang sangat-sangat penting dalam kapal Roger, possibly. Dan telur tu bukanlah sebagai bekalan makanan. So sebagaimana video yang aku hasilkan pada tanggal 15 Mac 2020 yang lalu, aku mengaitkan bahawa telur yang berada dalam kapal Oro Jackson adalah senjata the ancient weapon Uranus. Nama Uranus sebagaimana yang kita tahu adalah berasal daripada nama dewa ancient Greek yang bermaksud langit. So sebagaimana nama Poseidon adalah dari kalangan ikan duyung yang menghuni lautan, Uranus adalah dari kalangan naga. Dan pada aku, ombak besar yang terhasil adalah hasil daripada perubahan cuaca yang berlaku. So sebagaimana yang kita boleh tengok, Kaido mampu berubah menjadi naga. Dilihat dia mampu untuk memanipulasi cuaca. Suasana yang awalnya ceria, cerah, aman, damai, sentosa berubah menjadi mendung dan gelap baik sahaja Kaido muncul dalam mod naganya. Dan dalam manga juga kita boleh tengok yang Kaido bukan sahaja mampu menghasilkan awan gelap, bahkan dia juga mampu untuk menghasilkan angin yang kencang, petir yang sabung menyabung dan sebagainya. Begitu juga Momonosuke yang apabila berubah menjadi naga, dia mampu untuk menghasilkan awan. Dan dalam manga seolah-olah menjadi hint kepada kita bahawa kajian Vegapunk yang disangka CP0 telah dilenyapkan, sebenarnya kajian lineage factor terhadap Kaido sebelum ini is a success dan berbuah menjadi devil fruit yang dimakan oleh Mr. Momonosuke. Dan berkemungkinan semasa insiden at war, the reason why Roger begitu yakin menghadapi Shiki adalah berkemungkinan kemampuan the voice of vaulting-nya. Dia mampu untuk berkomunikasi dengan telur tersebut sebelum pertembungan antara dua lanun itu tercetus. Dan dekat sini kita dapat melihat concern Rayleigh lebih kepada kapal Oro Jackson berbanding Roger. Rayleigh mengatakan, percayalah kepada kapal yang dicipta Tom ini, the Oro Jackson. Roger dah tak ada banyak masa. Kat sini seolah-olah telah berlaku perbincangan antara Captain Roger dengan right hand man-nya Rayleigh bahawa satu masa nanti kita pasti akan bertembung juga dengan Shiki, dan pada masa itu berlaku aku akan menggunakan kekuatan Uranus. Sebab apa aku cakap macam ni? Pasal masa dalam peperangan at war tu, even Shiki mention berapa kali lagi kita nak berbincang pasal ni Roger. Berkemungkinan menunjukkan bahawa pelawaan Shiki itu bukanlah kali pertama, dan Roger tahu satu
saat nanti setelah berkali-kali perlawanan Shiki ditolak, Shiki akan menggunakan kekerasan untuk memujuk dia. Dan lepas itulah mungkin Roger beritahu Rayleigh bahawa bila saat itu datang nanti, dia akan menjadikan Uranus sebagai senjata utama dia untuk menewaskan Shiki. Sebab dia dah tak ada banyak masa untuk bertarung, dah tak ada banyak tenaga lagi tersimpan, dah tak boleh lagi nak buang masa dan tenaga yang berbaki lama lagi ni just untuk deal dengan Shiki yang masih tak faham-faham bahasa. Kau buat je lah kerja kau, bodoh. Nak tawan apa benda pun, aku nak hidup bebas atas lautan ni. Tak faham-faham ke? Bangang punya orang tua. Marah pula. Lepas tu bila Shiki mula mengorak langkah untuk menyerang, Roger menghayunkan pedangnya ke hadapan sebagai tanda untuk mula menyerang. Tapi kalau kita perasan, pada masa tu anak-anak buah Roger berdiri tercegat dan semua seolah-olah ready to embracing the impact of the storm. So dekat sini berkemungkinan hayunan pedang tanda mula menyerang Roger itu bukanlah bermaksud untuk mengarahkan anak-anak buah dia untuk menyerang, bahkan sebagai signal kepada Uranus untuk mula melancarkan serangannya. Uranus, serang sekarang. So inilah hujah aku mengatakan telur dalam kapal Roger itu adalah Uranus. And that is the function of the egg dalam kapal Roger, which is sebagai senjata yang tak terkalahkan. Rayleigh sendiri cakap Roger dah tak ada banyak masa. So korang boleh bayangkan tak, even berlawan dengan Whitebeard, which is another Songko. Aku panggil Songko pasal pada aku Roger, Whitebeard dengan Shiki ni merupakan 3 maharaja lautan satu masa dahulu. Sebab tu aku gelar dia Songko. Even lawan dengan Whitebeard yang ada satu kapal je pun, dia tak ada bersama dia armada seperti mana yang dia melawan di Marineford. Telah memakan masa 3 hari dan 3 malam baru settle. Ni bayangkanlah dengan Shiki yang ada 50 battleship. Dan dalam dunia One Piece kita tahu number does count. Memang nombor juga memainkan peranan yang penting untuk sesebuah pakatan itu untuk menang. Sebagaimana yang kita boleh tengok masa peperangan di Marineford, even Whitebeard sendiri malah nak layan si Buggy the Clown dengan kru banduan Impel Down dia tu dan offer pakatan. Sebab apa? Yes, sebab number does count. Dan dalam peperangan Onigashima pun kita beberapa kali diperingatkan pasal nombor, berapa jumlah pakatan Luffy dan berapa jumlah pakatan Beast Pirates. Bukan aku nak maksudkan yang kalau Roger tak gunakan Uranus pada masa tu Roger akan kalah, but mungkin peperangan tu akan memakan masa. Tambah pula sebelum peperangan tu berlangsung, kita sendiri boleh tengok even Marine dah aware dah. Bayangkan kalau Roger tak guna Uranus pada masa tu, lepas berperang dengan Shiki yang memakan masa tu, Marine pula sampai. So pada aku peperangan tu akan berlanjutan lagi, dan Marine yang dimaksudkan akan sampai tu bukan calang-calang Marine, Sengoku dengan Monkey D. Garp. So macam mana menurut kalian? Korang boleh drop komen korang kat bawah. Okay, moving toward the next point, which is ke mana menghilangnya kapal Roger dan telur tersebut. Alright, part ni korang kena dengar betul-betul. You need to listen closely, sebab aku akan susun dulu fakta-fakta yang aku jumpa hasil kajian aku untuk aku rungkaikan misteri di mana telur dan kapal Roger sekarang. Oh, macam mencarut tu cakap macam tu. Alright, berbalik kepada persoalan channel The Show. Macam mana Rayleigh, seorang yang mampu untuk berenang di Campbell, malah mampu untuk mengalahkan Sea King yang ada kat situ, tapi pernah lemas dan diselamatkan Hachan? Sorry Fika, aku tiru sikit style hang. Okay, it's all back to chapter 506 muka surat 8. Pada masa tu semua kru Mugiwara terkejut mengetahui yang Rayleigh tu sebenarnya bukan calang-calang orang, bahkan the right hand man of the Pirate King himself. Dan dalam banyak-banyak Mugiwara kru tu, Luffy lah yang paling terkejut sekali. Lepas tu Rayleigh tanyalah kat Hachan, kau tak bagi tahu orang ke? Tapi dalam banyak-banyak orang kat situ juga nampak Robin macam seolah-olah dia dah tahu, dan dia paling relax sekali. Lepas tu dia cakap, korang tak perasan ke dia ni Rayleigh? Dan part yang menariknya kat sini, bila Zoro tanya Rayleigh macam mana si Sotong aka Hachan boleh kenal orang yang legend macam kau, then barulah Rayleigh menjawab satu persoalan yang menimbulkan satu lagi persoalan sampai ke sekarang. Lebih 20 tahun dulu Hachi telah selamatkan aku daripada kapal karam. Lepas tu Shaki tambah bahawa Rayleigh terhutang nyawa kepada si Hachan tu, dan Hachan pada masa tu baru kanak-kanak. Lepas tu Rayleigh dan Hachan berkawan sejak dari hari tu sampailah Hachan join Arlong Pirates. Alright, fakta pertama yang kita boleh dapat dari scene kat sini adalah berkenaan soal timeline.
masa. Hacan selamatkan relik dari kapal karam lebih 20 tahun dahulu. Alright, kita pergi kepada fakta yang kedua. Dalam SBS Question Corner volume number 82, Oda mendedahkan bahawa kalau Roger masih hidup lagi sekarang ni, dia dah berumur 77 tahun. Jadi bermakna Roger telah mati pada usianya 53 tahun, which is 23 tahun dahulu. So kat sini mungkin menjadi titik persilangan fakta yang kita boleh kaitkan dalam teori kita ni. Tapi jap dulu, aku tambah satu lagi fakta. Dalam chapter yang sama, chapter 506 muka surat 12, Relic bagi tahu yang dia tak hadir masa execution Roger, dan Relic juga mengatakan bahawa dia tak pernah gelak sehebat itu, tak pernah menangis sehebat itu, dan tak pernah minum sehebat itu semasa hari eksekusi Roger. So kat sini kalau kita boleh tengok closely, ada 3 fakta yang intercept, yang pada pengamatan aku may lead to one theory, which is masa hari eksekusi Roger adalah hari yang sama kapal Relic karam dan hari yang sama Relic lemas dan hampir-hampir mati. So persoalan dia, adakah sebab dia mabuk pada waktu tu? Mungkinlah juga kan, sebab pada masa tu Relic tengah sangat-sangat mabuk, pasal dia cakap dia tak pernah minum sebanyak tu. Tapi kalau berkenaan kapal, it doesn't make sense. Sebab sebagaimana yang kita tahu, kapal Oro Jackson tu diperbuat dari kayu Adam. Takkanlah sebab dia crash dengan batu-batu je kapal tu boleh karam. Come on, kapal tu Tom yang buat kot, one of the greatest shipwright in one piece. So pada aku, sebab utama Relic lemas dan sebab apa kapal dia karam adalah berkemungkinan disebabkan Relic telah berlayar di Florian Triangle. Sebab apa Florian Triangle pula? It's all back to our main topic tadi, which is pasal telur dalam kapal Roger sekarang tu dekat mana. Aku rasa Relic possibly ditugaskan oleh Roger ataupun inisiatif dia sendiri cuba untuk menyorokkan kapal Roger dan telur yang diteorikan sebagai Uranus tu di Florian Triangle. Menurut Kokoro, banyak lanun dan kapal komersial hilang setiap tahun kat situ. Plus kat Florian Triangle juga sebelum ni kita pernah tengok satu entiti besar yang berada kat situ. Yang besarnya makhluk itu, even kapal Thriller Bark yang dijuluki sebagai sebuah kapal terbesar dalam One Piece pun nampak kecil je. So berkemungkinan di Florian Triangle lah kapal yang dinaiki Relic telah karam, dan di sana jugalah Relic telah lemas dalam misinya menyorokkan telur yang diteorikan sebagai Uranus tu. Dan menariknya, lokasi Florian Triangle ni terletak di antara Water 7 dan Fishman Island. So disebabkan lokasi Florian Triangle yang berada di tengah-tengah Water 7 dan Fishman Island, Hacan yang kebetulan lalu kat situ terjumpa dengan Relic dan menyelamatkan Relic. That's it. Itu saja menurut aku. Apa pandangan korang? Jangan lupa untuk tinggalkan komen korang kat bawah. Okay? Jom kita berdiskusi sama-sama. Gang, baju ni adalah baju special untuk memperingati hari bersejarah kita. Hari di mana channel kita berjaya mencapai 100k subscribers. So kepada korang yang berminat untuk dapatkan t-shirt ni, t-shirt Kimi Scoberto 100k edition, korang boleh klik link yang aku sediakan di bawah. Korang boleh terus WhatsApp nombor tersebut dan dapatkan baju ini. Dan jom guys, kita sama-sama support channel ini supaya dapat mencapai 1 million subscribers in the near future. And gang, before I end, sedikit renungan. Excuses for weak people. If you're gonna make it happen, get your ass up and get to work. No more excuses. No more I'll start tomorrow. No more just this one. No more taking the easy road. No more waiting for the perfect moment. And no more lies. Now is the time for strength, and true strength and will. I will become the person who I wanted to be. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi